terasa macam miskin. Kenapa ni isteri dah cantik dengar cakap, tapi ada je bila balik rumah rasa macam panas. Yati pernah dengar tak orang je stay at home dalam PKP ni? Ustazah, bila nak habis PKP ni? Kenapa Ustazah kata? Kan syok PKP ni duduk kat rumah saja. Saya rasa rumah saya dah macam neraka dah Ustazah. Astaghfirullahalazim. Kenapa fikir macam tu? Kan isteri depan mata, suami depan mata, anak-anak depan mata. Kenapa Allah bagi resah duduk dalam rumah? Mesti ada sesuatu dosa yang Allah hijab kita merasa ketenangan atas muka bumi Allah ini, Yati. Itu yang Ustazah nak sebutkan. Kita nak sambung sekejap lagi, Yati. Kita sampai ujung-ujung juga ni Ustazah. Mungkin teruskan kesimpulan juga Ustazah. Silakan. Okey, baik. Jadi, sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar, bila kita mendengar tentang akibat derhaka, nombor satu, Ustazah mengajak jangan kita. Kalau yang masih ada ibu ayah, sekarang dah tak ada halangan nak merentas negeri dan sebagainya, nak ajak mak ayah duduk dengan kita. Susah kan, Yati? Kita banyak dengar cerita susah lah Ustazah nak bawa mak ayah duduk kat kampung, duduk dengan kita. Dia nak kira pagi-pagi ayam itik dia sihat ke tidak, macam itulah. Jadi kalau dia tak nak dengan kita postkan siapa? Adik kita sebagai duduk dengan mak. Tapi belanja bulanannya macam mana? Kita ambil cakna tak? Pampersnya, ubat-ubatannya, sakitnya, kita tanya tak? Terutamanya anak lelaki. Faham kamu punya isteri, punya anak-anak tanggungan, tetapi nombor satu tanggungjawabnya tetap ibu. Kan ibu tak pernah minta duit kita walaupun ibu dalam kesusahan, tapi bertanya itu dah melembutkan hati. Mak, duit belanja ada? Mak akan kata cukup, tak apa, mak makan bukan banyak sangat pun. Jadi tolong sementara mereka masih ada. Dan kalau yang sudah tiada, para pendengar, Ustazah sudah tak ada ibu, tapi Ustazah nak berbakti kepada bapa Ustazah selagi ada. Percayalah, sakit menahan rindu ni. Kita takkan hilang rasa rindu ni selagi kita tak bertemu. Maka harapkanlah pertemuan di dalam syurga. Mak kita dulu orang baik, ayah kita orang baik. Ya, mereka manusia biasa, ada dosa. Tapi percayalah, baik-baiknya itu kalau kita teruskan atas dunia akan melimpah kebaikan itu kepada barzakh ibu. Kalau ada dosanya yang masih terpamir di hati kita terkesan, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa ibuku, ampunkan dosa-dosa ayahku. Bukan kita cerita-cerita dulu arwah mak abang sekian-sekian, pandai main sihir sebagai. Isteri kita daripada tak tahu boleh tahu. Cucu-cucunya daripada tak tahu boleh tahu. Cantumkan silaturahim dengan orang-orang yang mak ayah kita sayang. Masya Allah, setiap kali teringat dalam kerinduan, tolong kalau dulu sehari baca Quran satu muka surat, hari ini boleh bertambah-tambah. Sebab kita bayangkan kita sedang menghantar hadiah kepada ibu dan ayah kita. Masya Allah, sedar hakikat betapa pentingnya kedudukan ibu bapa di sisi Islam. Setiap anak hendaklah berhati-hati dalam hubungannya dengan mereka. Berbaktilah kepada mereka dan jangan sekali-kali hati kedua-duanya disakiti. Kalau luka tangan mak, kita boleh tampal handy plaster ni hati, bawa pergi hospital. Tapi luka hati mak ayah, kena selalu bertanya khabar. Pandai-pandailah kita mengambil hati. Teladanilah apa yang berlaku ke atas wail, wahai para pendengar. Semoga hidup kita akan diberkati dan dirahmati Allah di dunia dan di akhirat. Selamat, salam Jumaat untuk seluruh anak-anak yang taat. Tolong jangan jadi anak yang derhaka, takut, tak payah tunggu akhirat, di dunia lagi dah kena azab. Wa na'udzubillah min zalik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah bawakan tajuk ini untuk sama-sama kita muhasabah diri. Moga Allah ampunkan segala dosa kekurangan ibu ayah kita dalam mendidik kita, insya-Allah, dan semoga Allah SWT menjadikan kita ni anak-anak yang soleh dan solehah, serta anak-anak yang sentiasa berbakti, berkhidmat kepada kedua orang tua kita, sama ada yang masih ada hayatnya ataupun yang pun dah telah tiada. Ustazah kan, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah, peringatan untuk kita semua. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
kandungan takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Anda suka masak? Anda nak menang wang tunai sebanyak RM5,000? Apa tunggu lagi? Mulakanlah masak apa pun dengan Faiza. Pertandingan masak secara maya oleh syarikat Faiza. Masak bersama keluarga dan kongsikan resepi anda kepada rakyat Malaysia dengan masak apa pun dengan Faiza. Untuk keterangan lanjut serta terma dan syarat, lawati Facebook, Instagram dan Telegram Masak Apa Pun dengan Faiza. Pastikan Faiza baru beli. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi. Inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 11.12 minit pagi waktu ini anda terus bersama Yati menerusi aspirasi 10.1 di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian rancangan tarbiyah sebentar tadi bersama dengan Ustazah Muzayyanah untuk sama-sama kita belajar bagaimana sebenarnya sebagai seorang anak, bagaimana cara dan jalan untuk kita berbakti. Itu merupakan pesan dan juga wasiat daripada Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Untuk rakan-rakan pendengar yang mana terlepas dengarkan, boleh saja ikuti perkongsian siaran ulangannya pada hari Sabtu 11 malam ataupun anda boleh saja terus saja ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian videonya. Selamat menonton insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita bakal teruskan lagi perkongsian kita. Kejap lagi kita akan sama-sama mentadabbur surah Al-Buruj bersama dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman menerusi perkongsian tadabbur. Jadi anda jom sama-sama, saya nak ajak semua sahabat pendengar, ajak rakan-rakan yang lain juga untuk turut serta sama-sama di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini kita ada Aku Tanpa Cintamu daripada Fazal Tahir dan juga Mirwana. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Telah ku mungkiri janjiku lagi walau 1000 kali ku ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu?
yang kabur karena jahilnya aku. Oh, mengapa cintamu tak pernah hadir, subur dalam jiwaku, agar ku tetap bahagia. Oh, tanpa cintaku tetaplah kau di sana, aku tanpa cintamu bagai layang-layang terputus talinya. Telah ku mungkiri janjiku lagi, walau 1000 kali ku ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jahilnya aku. Kasih darimu ku dambakan, oh Tuhanku. Oh, masihkah ada sekelumit belas mengemis kasih-Mu Tuhan, untuk ku berbaut dan bersandar. Aku di sini kan tetap terus mencuba untuk beroleh cintamu, walau ranjaunya menusuk pedih. Tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu aja caranya kan. Terima kasih kita ucapkan ke Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur untuk bersama dengan sahabat-sahabat, dan alhamdulillah telah pun sama-sama kita diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim menerusi surah Al-Buruj. Sebab apa? Surah itulah yang bakal kita tadabburkan pada hari ini bersama dengan tamu tetap kita, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hayati. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami untuk perkongsian kita pada hari ini mentadabbur surah Al-Buruj. Ada 22 ayat tadi telah pun sama-sama kita dengarkan tentang gugusan bintang, walaupun kita bercerita pada waktu siang ni Ustaz, tapi matahari tu pun bintang juga, sebahagian daripada bintang untuk kita belajar tentangnya. Ini kita belajar tentang sumpah jugalah Ustaz kan. Mungkin awalan ini kita berikan perkongsian kita sedikit mukadimah untuk perkongsian. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi, penerbit segmen Tadabbur yang tidak pernah jemu untuk mengatur cara majlis-majlis ilmu, termasuklah majlis Tadabbur Al-Quran yang saya rasa merupakan sebaik-baik majlis yang diadakan, yang dihidangkan kepada kita pada waktu di hari ini berkati hari Jumaat. Kita bersama dengan surah Al-Buruj, yang sebenarnya surah ini amat memberikan kekuatan kepada para sahabat yang diseksa, yang dipukul, yang diterajang, bahkan yang dibunuh. Kadang kita tertanya-tanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan murid-murid yang setia kepada arahannya untuk tidak membalas dendam. Bagaimana boleh ada pengikut-pengikut yang bila diarahkan agar jangan mengangkat senjata di Makkah, walau apa pun dilakukan oleh musuh-musuhmu, bagaimana boleh lahir satu angkatan manusia yang begitu setia untuk bersabar dan tidak membaling semula batu yang dibaling kepada mereka. Keadaan yang penuh tekanan, zaman pembantaian, zaman penyeksaan, ini merupakan antara babak penting di dalam sirah Nabi SAW. Ia bukan hanya sirah, ia merupakan surah. Apa maksudnya? Kalau sirah, ia hanyalah cerita yang berlalu di masa lampau, 1400 tahun dahulu di Makkah. Ia adalah sirah. Tetapi bila ia menjadi surah, Allah abadikan di dalam Al-Quran, bal huwa Quranum Majid fi lawhim mahfuz. Mahfuz, Allah pelihara hingga kita dapat baca sirah itu dalam surah. Kita dapat lihat cerita orang-orang diseksa itu di dalam Al-Quran yang dikekalkan sampai hari kiamat. Ini menandakan history will repeat by itself. Akan berlaku dan berulang sejarah di mana orang-orang beriman akan diseksa. Orang-orang beriman akan diheret ke kancah peperangan. Orang-orang tidak berdosa akan dilakukan perbuatan-perbuatan yang tiada peri kemanusiaan. Idhum 'alaiha qu'ud, di mana penyeksa-penyeksa ini tiada peri kemanusiaan. Mereka menjadikan orang-orang beriman seperti binatang yang tidak ada sebarang diperlakukan begitu sahaja. Jadi sebenarnya surah ini amat memberikan kekuatan sehingga para sahabat mereka tidak mahu membalas apa yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka di Makkah, kerana mereka percaya innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannat. Mereka percaya kepada syurga. Baik. Ini merupakan surah yang ke-85 dan ia telah disebut oleh Puan Hayati tadi mengandungi 22 ayat dan ia merupakan surah yang ke-7 daripada 15 surah yang Allah mulakan dengan sumpah dan Allah menamakan dengan sumpah pada ayat pertama, iaitulah Al-Buruj. Jadi ayuh kita lihat barangkali ada beberapa faedah
ya daripada surah ini kalau kita tadabbur. Adapun ya jumlah yang dapat saya kira adalah 7, sekurang-kurangnya ada 7 faedah. Jadi kita pergi sepintas lalu insya-Allah. Sekali lagi berdasarkan akronim, diharapkan seluruh pendengar penonton tidak bosan dengan akronim yang didatangkan ini, bahkan memudahkan ingatan, memudahkan sebaran insya-Allah. Huruf A. Allah bersumpah dengan Al-Buruj kerana surah ini disasarkan kepada Ashabul Buruj. Allah bersumpah dengan Al-Buruj kerana sasaran surah ini kepada Ashabul Buruj. Apakah itu Al-Buruj? Kita hari ini memahami Al-Buruj sebagai gugusan bintang. Tetapi kalau kita rujuk semula dari sudut bahasa, kebahasaan, bahasa Arab, ia merujuk kepada istana, Puan Yati. Istana. Bukan sebarangan istana. Istana yang tersergam indah. Barangkali di atas bukit, kelihatan bala tentera beratus ribu memelihara keselamatan raja di dalam istana tersebut. Dapat dilihat tembok-tembok yang kukuh untuk tidak membenarkan musuh-musuh datang menyerang. Jadi, ia bukan sekadar istana. Kalau istana namanya qasran, qasar. Tetapi apabila ia tersergam indah macam Buruj Khalifa di Dubai. Mudah nak faham kenapa dinamakan Buruj. Sebab ia tersergam, ia menunjukkan kekuatan. Jadi Allah pemilik kekuatan. Tiba-tiba ada manusia, ya, seperti hadithul junud Fir'aun wa Thamud, seperti Fir'aun, seperti kaum Thamud. Mereka merasakan mereka juga ada kelayakan untuk berbangga-bangga, menonjol-nonjol kehebatan kerajaan dan istana mereka. Siapa tak kenal Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, membina piramid di sana sini, menunjukkan seni bina yang memukau pada piramid, menunjukkan seni bina yang hebat, Buruj, menunjukkan istana yang hebat, Valley of the King. Kita boleh tengok, kita boleh lihat kubur saja luar biasa. Siapa tak kenal kaum Thamud, yang mana mereka menukar bukit pasir mereka, bukit batu mereka menjadi hotel 5 bintang. Mereka sombong dengan menonjol-nonjol Buruj masing-masing. Lalu surah ini memaparkan adanya Ashabul Buruj, orang berkuasa lalu dapat bina istana banyak-banyak, tetapi menindas orang-orang beriman. Lalu kamu nak tahu apa kesudahan kamu? Wahai orang-orang yang bertahta, berkuasa, sombong, bongkak, maka surah ini memberitahu the end, noktah kesudahannya. Itu nombor 1. Iaitulah kita memahami kenapa Allah menyebut Al-Buruj, ya, kerana disasarkan surah ini kepada penguasa-penguasa, tirani-tirani yang membunuh orang-orang beriman. Ya. Yang kedua, huruf L, kita dapati surah ini berbicara tentang lelaki dan perempuan yang beriman. Lalu kerana iman mereka diseksa oleh Ashabul Ukhdud. Tuan-tuan, jangan kita tersalah sebut ya. Ashabul Ukhdud ni orang baik-baik. Kerana kita terbiasa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu orang baik-baik. Ashabul Ukhdud ni bukan. Ashabul Ukhdud ni adalah pemilik parit. Mereka bina parit untuk dihumban orang-orang beriman ke dalam itu. Orang-orang beriman bukan Ashabul Ukhdud. Takut kita tersalah sebut. Jadi Allah mengabadikan di dalam surah ini dengan menyebut lelaki dan wanita. Iman mereka Allah hargai sehingga Allah tidak hanya sebut mukminin. Allah sebut mukminat pada ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Allah sebut orang-orang beriman lelaki, orang-orang beriman wanita. Aku hargai iman kamu apabila kamu dibunuh kerana memikul iman, kerana percaya pada hari pembalasan. Jadi cara Allah menghargai bukan hanya dengan menyebut mukminin. Walaupun kita faham sebut mukminin pun kita tahu banyak dalam Quran Allah sebut mukminin termasuklah wanita. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tetapi kerana Allah nak tunjukkan penghargaannya, orang seperti Asiyah. Orang seperti Asiyah, orang istana Fir'aun, orang Buruj. Asiyah adalah Ashabul Buruj. Tetapi beliau memilih untuk wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah, untuk beriman kepada Allah dan menentang suaminya sendiri Fir'aun.
Subhanallah. Ya. Dan kita tahu ya, para ulama tafsir menghubungkan suratul Buruj ini dengan hadis sahih Muslim menceritakan tentang kanak-kanak yang mati dibunuh ya kerana pengaruhnya tersebar. Hadisnya panjang lebar. Ya, mohon maaf tidak dapat ceritakan di sini kerana terlalu panjang cerita itu, tetapi ada bapa ibu yang memegang anak kecil Puan Yati yang mahu dihumban oleh Ashabul Ukhdud ke dalam parit. Bagaimana anak dia? Mama tiada pilihan kecuali kena dihumban juga ke dalam parit ini. Apa nasibmu nak? Kamu tidak berdosa. Allah jadikan Allah kulla syai. Allah jadikan bayi itu berkata-kata. Hadis sahih Muslim. Bayi itu berkata, ya ummah, ibu, ketahuilah bahawasanya selepas kematian kita berdua, kita akan bertemu. Terus si ibu itu terjun bersama anaknya ke dalam api. Jadi ada bapa wanita. Maka sebab itu Allah merakamkan al-mu'minina wal-mu'minat pada ayat 10. Itu nombor 2. Yang ketiga, bahayanya kalau kita berdiam diri, bahayanya kalau kita ini tidak buka mulut tetapi bersekongkol, bersetuju dengan sesuatu kejahatan dan kemungkaran yang dilakukan. Kerana apa saya kata begitu? Untuk akronim yang ketiga ini, ya, B. Kerana di dalam ayat yang ke-6 Allah menyebut idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Di mana ashabul ukhdud ini mereka melihat depan mata mereka tanpa belas kasihan. Ya. Mereka melihat orang-orang beriman diseksa, dihumban satu persatu hingga rentung. Dalam keadaan mereka berseronok-seronok seperti melihat pawagam. Ia hanya hiburan semata-mata. Qu'ud, duduk-duduk sahaja. Ya. Kalangan mereka ada yang memang tiada peri kemanusiaan. Kalangan mereka ada yang terpaksa melakukan ya aksi pembantaian tersebut. Kepada mereka yang melaksanakan tetapi dalam hati tidak bersetuju, ya, ia tetap dikira melaksanakan, bersokongkol dan berkompromi. Ya, sebab tu Allah sebut ya dalam surah Yusuf, mereka berkata, bunuhlah Yusuf itu. Ya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu. Mereka berkata Yusuf ya lebih dicintai oleh ayah kita. Mereka itu 10 orang, mustahil 10 orang bercakap serentak. Ya, mustahil 10 orang cakap serentak. Idh qalu la Yusuf, ayah ni suka kat Yusuf. Yusuf tu lebih diutamakan. Sudah pasti logiknya satu orang dia bercakap, yang lain duduk diam. Tetapi yang duduk diam tu, kalau tidak protes ucapan yang dilakukan oleh satu orang yang dengki dan cemburu, dia dianggap bersokongkol. Dia dianggap seperti Haman. Haman yang hanya pak turut tukang angguk sahaja di dalam mesyuarat Firaun. Maka berwaspada, benda salah kata salah. Ya, ini yang ketiga, bahaya mendiamkan dan menyokong kejahatan. Golongan yang qu'ud, yang duduk-duduk untuk menikmati ataupun duduk-duduk kerana tidak mahu bangkit bagi menyampaikan kebenaran. Okey, yang keempat, kita dapat belajar ya terlalu banyak nama Allah di sini, ya, iaitulah upaya Allah untuk membalas. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut qutila ashabul ukhdud, qutila, ini bermaksud ashabul ukhdud bukan hanya dilaknat di langit, tetapi mereka dimusnahkan Allah. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Para ulama berbahas panjang. Ashabul ukhdud ini merujuk kepada pemerintah negara mana, zaman mana, siapa ikonnya. Tetapi Al-Quran tidak memberikan perincian. Sallallahu alaihi wasallam tidak juga memperincikan. Maka kekallah begitu, tidak perlulah kita terlalu tercari-cari perinciannya. Memadai kita memahami Ashabul Ukhdud adalah cerita yang akan berulang-ulang sepanjang zaman. Siapa mereka? Golongan yang memukul, menyeksa, membunuh orang-orang beriman.
dalam keadaan rahsia. Tidak diberitahu kepada dunia. Diseksa orang beriman di kepulauan barangkali, diseksa orang beriman di satu daratan barangkali, tanpa dibenarkan wartawan, kamera, CCTV, lensa boleh zoom in. Ini bukan perkara yang tidak berlaku, bahkan sedang berlaku. Berapa ramai orang dipenjarakan hari ini di beberapa buah negara, termasuk negara orang Islam, yang mana diseksa banduan-banduan itu kerana mereka beriman dan menentang pemerintah yang zalim. Tidak dibenarkan sebarang akses kepada mereka. Orang-orang inilah mendapat kekuatan daripada surah Al-Buruj, orang-orang beriman yang diseksa tersebut. Ya, kamu boleh lakukan apa saja kepada tubuh saya, tetapi kamu tidak akan boleh mengapa-apakan iman dalam hati saya. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, qutila bermaksud Allah musnahkan ashabul ukhdud ini. Bukan hanya di akhirat mereka kali laknat, tetapi Allah musnahkan mereka. Kita tidak tahu mereka pada zaman mana. Kita juga tidak diberitahu bagaimana Allah musnahkan ashabul ukhdud, tetapi upaya Allah membalas adalah dengan memusnahkan mereka. Sebagaimana musnahnya kaum Thamud, sebagai musnahnya kaum Fir'aun. Fir'aun wa Thamud yang disebut pada ayat 18. Satu orang beriman, dalam surah Yasin kita baca semalam kan, satu orang beriman dibunuh. Qila dukhulil jannah. Allah membalas dengan memusnahkan satu kaum dalam surah Yasin tersebut. Satu orang je beriman dibunuh oleh orang kafir, Allah timpakan azab. Bayangkan apatah lagi orang-orang beriman. Kalau satu orang pun Allah bertindak, ini kan pula orang-orang beriman yang begitu beramai-ramai dihumban ke dalam parit api. Allah bertindak musnahkan mereka. Ya. Itu upaya Allah, kudrat Allah pada membalas. Kemudian kita jangan lupa surah ini telah menyebut dengan jelas cerita tentang Fir'aun dan Thamud. Realiti. Apa realiti yang ada pada Fir'aun dan Thamud? Angkuh dan sombong. Tuan-tuan, Allah mulakan surah ini dengan menyebut buruj, di mana orang Arab menamakan bintang itu sebagai buruj kerana ia menunjukkan kehebatan, ia menunjukkan kekukuhan dan hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebenarnya tidak nampak apakah istana-istana di langit. Ya, yang kita hanya nampak bintang. Kita tak nampak di langit itu adanya istana-istana. Tak ada orang dah sampai. Melainkan sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Tetapi Allah sebut dalam sumpah yang kedua, wal yaumil mau'ud, hari yang akan dijanjikan, iaitulah hari pembalasan. Mengapa? Kerana kaum Fir'aun, kaum Thamud membantai orang beriman kerana mereka tidak percaya pada hari pembalasan. Mereka tidak percaya pada wasyahidin wa mashhud. Allah bersumpah dengan yang ketiga. Syahid adalah orang-orang yang akan melihat buku catatan amal. Wa mashhud, kitab itu akan berbicara. Mashhud adalah yang disaksikan. Para ulama mempunyai pelbagai tafsiran dan ini salah satu tafsiran. Di mana Iqra' kitabak, kita baca Al-Kahfi hari ini, kita akan temui ayat ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajdu ma 'amilu hadira. Kitab apakah ini? Terkandung di dalamnya segala perincian tentang perbuatan saya walaupun kecil. Kitab apakah ini? Kita melihat nama kita syahid. Dalam buku catatan itu namanya masyhud. Tetapi ada orang tak beriman. Ada orang tak percaya. Dia macam ni. Kita tengok kapal terbang. Kita tengok kapal terbang. Alah kecil je kapal terbang tu. Kecil lah sangat. Pergi dekat sikit. Pergi ke airport. Ui besarnya. Mars Airline. Air Asia. Firefly. Ui besarnya. Hebatnya reka bentuk. Ingatkan benda kecil je. Ingatkan kapal terbang. Bukan kapal terbang lah. Ingatkan objek saja di langit. Itu kapal terbang. Ada orang menyangka kecil je pun. Cuba pergi dekat sikit. Cuba pergi airport. Bintang pun macam tu. Bintang. Kita ingat kecil. Kecil je bintang tu. Cuba teleskop Hubble. Cuba tanya orang NASA. Cuba tanya Syekh Muzaffar. Pasti kita akan terkejut. Ui,
Itu bukan bintang twinkle-twinkle kecil. Itu planet gergasi. Itu matahari yang berganda-ganda lebih besar daripada matahari kita. Ia sangat dahsyat. Sains membantu kita untuk tidak meremehkan apa makhluk yang bernama buruj. Bintang-bintang ini. Macam tu juga akhirat, Puan Yati. Ada orang kecil je. Kita boleh lepas lah hari akhirat tu. Alah, dia tak berlaku pun. Mengecil-ngecilkan yatasa'aluna amma yatasa'alun. Mengecil-ngecilkan hari pembalasan. Kau tengok nanti macam mana. Wasyahidin wa masyhud. Kau tengok nanti betapa besar dan dahsyatnya hari itu. Itu cantik Allah susun sumpah tu. Kerana ada orang mengecil-ngecilkan dan meremehkan hari pembalasan. Itulah perangai kaum Fir'aun dan kaum Thamud. Okey, kemudian sedikit lagi ya, di mana kita akan perasan Allah banyak sebut nama dia dalam surah ni. Antaranya adalah Allah ungkapkan. Anda pun dalam doa bila tertekan, ya, kita ni tidaklah macam para sahabat, ya Rabbi, yang dia letakkan batu gergasi di atas dada sampai remuk dada Bilal bin Rabah. Dan ramai para sahabat ditoreh kulitnya, Zinnirah, ia dibutakan matanya, ya, banyak nama-nama besar. Tetapi semasa mereka kesakitan, mereka ungkapkan Ya Ghafur, Ya Wadud, Ya Ghafur, Ya Wadud. Kenapa? Kenapa? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Allah yang memulakan dan Allah yang mengembalikan. Maksudnya apa? Allah yang memulakan sesuatu kekuasaan, Allah boleh melenyapkan kekuasaan itu. Jadi orang-orang kafir kerana mereka berkuasa, Ashabul Buruj, Allah nak bagi tahu, aku akan tamatkan kuasa mereka. Untuk makluman ya, surah ini diturunkan menjelang hijrah. Menjelang Allah tamatkan kekuasaan kafir di Makkah. Allah akan kembalikan Rasulullah wa yu'id kepada Makkah sebagai pemimpin baru. Kemudian wahwal ghafurul wadud. Maksudnya apa? Bila kita ditimpa musibah, banyakkah menyebut ya Ghafur, Tuhan, ampunkan dosa saya. Kerana pasti musibah ini kerana dosa-dosa saya. Wadud, wahai Allah yang Maha Pengasih, campakkanlah kasih sayangmu kepada mereka yang memperlakukan saya dengan begitu menyakitkan ini. Subhanallah. Anda mendoakan kebaikan kepada musuh anda. Anda tidak mengharapkan kehancuran mereka. Kerana kehancuran bukan hak anda. Ia adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Wadud, wahai pengasih, lenturkanlah hatinya, lembutkanlah jiwanya, jadikanlah dia bertaubat. Kerana orang-orang yang bertaubat pasti dia akan menghentikan perbuatannya. Sebagaimana Asiyah melarang suaminya dan bala tenteranya membunuh bayi yang bernama Musa. Dan dalam surah ini Allah Ta'ala menyebut Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Allah tetap kata kalangan orang-orang yang menyeksa orang-orang beriman ini, ada kalangan mereka yang boleh bertaubat. Ada yang sedang menyeksa orang beriman ini, Allah melihat pada mereka ada yang mahu bertaubat. So just tekan dia butang taubat itu. Insafi kesalahan kamu. Balik ke pangkal jalan dan hentikan kezaliman ini. Do something. Allah Ta'ala sendiri sebut pada ayat 10. Kamu seksa orang beriman ya. Tetapi aku melihat kamu masih lagi ada peri kemanusiaan. Ayuh tekan butang taubat sebelum maut datang. Supaya kamu tidak mati sebagai penzalim. Supaya kamu tidak mati dan kamu bangun daripada kubur kat depan kamu Fir'aun sebagai pemimpin. Thumma lam yatubu. Allah masih sebut orang-orang yang tak bertaubat, orang ni akan masuk neraka. Maksudnya orang yang bertaubat walaupun pernah menyeksa orang beriman, dia tetap akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali tuan-tuan, jaminan pemeliharaan Al-Quran sampai hari kiamat. Mengapa? Mengapa Allah sebut Al-Quran di penghujung cerita pasal orang-orang beriman dibantai, dipukul? Sebab orang beriman yang akan dipukul bukan hanya Bilal bin Rabah, bukan hanya Khabbab bin Al-Arad, tetapi barangkali kita
anak kita, cucu cicit kita, kita berkata na'udzubillah. Tetapi kalau ditakdirkan bagaimana? Maka bila kita lemah, kepada Al-Quran kita dapatkan kekuatan. Sebab tu Allah kekalkan Quran sampai hari kiamat. Kenapa? Supaya Quran memberi kekuatan bila ditimpa musibah. Sebab tu Allah kekalkan Quran. Supaya Quran memberi kekuatan kepada setiap manusia sampai hari kiamat yang menghadapi tekanan dan musibah. Allahu Akbar, indah sebenarnya surah Al-Buruj. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kita ada antara perkongsian sahabat kita menarik juga untuk kita kongsikan, Ustaz. Daripada engkau, minta maaf Ustaz, tutup muka Ustaz dalam FB. Tak ada masalah. Dia kata engkau Adam Ryan kata dalam konteks sekarang Al-Buruj itu boleh digambarkan dengan satelit-satelit. Parit-parit besar itu pula dalam media sosial dengan adanya satelit di kuasa besar, ini dapat dilihat di dalam media sosial bagaimana musuh-musuh Islam telah berbuat terhadap umat-umat Islam yang ada serata dunia. Hebatnya ayat Allah sesuai sepanjang zaman katanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah Ustaz kan. Mudah-mudahan kita semualah Allah kurniakan, walaupun dalam keadaan kita sekarang ni bangunan mencakar langit tu berlumba-lumba Ustaz kan, dibinanya pencakar langit, tapinya bertubi-tubi jugalah ancaman nafsu tu pun semakin sengit. Betul. Sekarang ni Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan, hidayah juga taufik untuk sentiasa dalam jalan yang betul dan dalam redha Allah SWT. Ustaz, kita sampai hujung. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk surah Al-Buruj ini. Silakan Ustaz. Surah Al-Buruj merupakan surah yang memberi kekuatan mental strength, yang memberi kekuatan spiritual kepada para sahabat ketika mereka menghadapi zaman pembantaian. Jadi mengapa ia dijadikan Allah Al-Quran? Kerana dalam pengetahuan Allah, cerita kezaliman, pembantaian dan pembunuhan ini akan berlaku. Oleh itu orang-orang beriman, doakan kaum muslimin di Palestin, di Syria, di Rohingya dan mereka yang seumpama dengannya, agar Allah yang pernah menguatkan orang-orang beriman yang dibakar oleh Ashabul Ukhdud, mereka kekal dalam keimanan walaupun dihumban ke dalam api, Allah yang sama kekalkanlah keimanan rakan-rakan kita yang tertindas, dizalimi dan dibunuh. Itulah kehebatan surah Al-Buruj. Terima kasih Puan Yati. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Moga-moga Allah kurniakan sejahtera untuk umat Islam sampai hari kiamat nanti, insya-Allah. Tu perbanyakkan selawat. Selawat tu pun sekali kita berselawat 10 kali Allah selawat kepada kita. Sejahtera kan Ustaz kan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini. Bertemu kita untuk minggu hadapan untuk surah yang seterusnya untuk kita sama-sama belajar dan tadabbur, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rabbi salli ala Taha Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli ala Taha Muhammad al-Mustafa wa ala صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.
صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ربي صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ربي صل على Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi Bicara Adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penerima Bantuan Sari Hidup atau BSH yang layak menerima MySalam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun, individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Selepas 24 tahun berjaya membangunkan 13 tahfiz terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa telah melancarkan projek terbesar mereka, pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada tahun 2025 ini akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jom bersama As-Sofa. Layari laman web dan FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Kisah hijrah mereka kita selami. Pelbagai cerita dan juga emosi bersilih ganti. Persembahan yang bertenaga kita nikmati. Di pentas Hijrahkan Laguku, Sabtu ini 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan Yati, dan Alhamdulillah sama-sama telah pun kita mentadabbur surah Al-Buruj sebentar tadi bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Banyak sangat yang kita belajar daripada surah tersebut. Alhamdulillah, bagi rakan-rakan pendengar yang terlepas dengar, anda boleh ikuti siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, ataupun anda boleh cari audionya di podcast IKIM, ataupun cara paling mudah sekarang dah lagi mudah untuk anda ikuti perkongsian ataupun perkongsian di Radio IKIM lah kan. Antaranya anda boleh
boleh pergi ke FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada video untuk anda tonton kembali. Selamat menuntut ilmu, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati. Kejap lagi kita ada berita IKIM jam 12.30 hari. Sejurus lepas berita, kita ada perkongsian bersama dengan Yang Berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh. Menerusi Sains dan Islam, kita nak bawa lagi berkaitan dengan ilmu kaji cuaca. Nak tahu tentang perkembangannya dan bagaimana ilmu kaji cuaca ini dalam tamadun Islam. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda pada pukul 12.15 tengah hari nanti menerusi Sains dan Islam. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dikotomi agama dengan sains telah menjadi satu bentuk pemikiran yang dipegang secara global. Umat Islam turut tidak terkecuali menghadapi cabaran pemikiran yang bersifat sekular ini. Ia sedikit sebanyak mempengaruhi corak pemikiran umat Islam sekaligus menghakis nilai-nilai Islami dalam aktiviti sains dan teknologi. Kesedaran untuk membanteras pemikiran ini dilihat mustahak. Hal ini berlandaskan pendirian dalam Islam bahawa sains dan agama tidak terpisah daripada satu sama lain. Radio IKIM mendukung pendirian ini melalui penyiaran rancangan Sains dan Islam. Rancangan ini bertujuan untuk menyampaikan kefahaman tentang hubungan sains dan Islam, menyebarkan kepentingan pendidikan yang menghubung jalinkan sains dan Islam dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran berkaitan fenomena alam tabi'i. Pada masa yang sama, isu semasa berhubung sains dan teknologi dibincang menurut perspektif Islami di samping menanam kepentingan adab dalam penerokaan sains dan teknologi. Penyiaran rancangan Sains dan Islam ini diharapkan menjadi sebahagian usaha yang sedang dijalankan oleh para ilmuwan Islam untuk meletakkan semua ilmu dalam satu kerangka yang bersepadu dan dapat menggalakkan umat Islam menceburkan diri dalam bidang sains. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. Insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Mereka yang layak untuk skim My Salam akan dimaklumkan melalui SMS bermula daripada 1 Mac 2019. Sebarang pertanyaan atau semakan melalui skim My Salam boleh dilakukan melalui kios-kios perkhidmatan kami di Hospital Panel yang berdekatan, iaitu Hospital Kerajaan, Hospital Universiti dan Hospital Angkatan Tentera. Menerusi email kami di info@mysalam.com.my atau menghubungi talian My Salam di 1300 888 938 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendapatkan bantuan lanjut. Setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing itu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM 21 Rabiul Akhir.